Film ini dimulai di rumah sakit pemerintah kota Chennai. Di sana, beberapa polisi sedang meminta keterangan kepada ibu korban yang sedang menangis. Dalam ruang operasi, dokter bedah sedang mengoperasi wajah korban. Pada saat kejadian, sang korban tidak melihat orang yang menyiram air keras ke wajahnya. Atas informasi ibu korban, Kumar meminta anak buahnya untuk memanggil pelayan warung pinggir jalan di dekat tempat putrinya bekerja. Dia adalah Velu, sudah 1 tahun menjadi pelayan warung. Mendengar desa Velu jauh dari Chennai, Kumar pun ingin tahu alasannya bekerja di Chennai. 10 tahun sebelumnya, di desa Ikambalam, banyak dari pemilik ladang menjual tanahnya kepada para investor. Banyak warga termasuk orang tua Velu tidak bisa bertani karena lahan bosnya akan diubah menjadi gedung bertingkat. Agar Velu tetap sekolah dan mengobati istri yang sakit, ayah Velu meminjam 15 juta rupiah dengan menjaminkan rumah kepada rentenir. Untuk membayarnya, ayah Velu akan menjadi kuli pada pembangunan proyek desa. Apesnya, pengembang menunda pembangunan. Rentenir yang kecewa karena 2 bulan telah menunggak akan menjadikan ibu Velu wanita penghibur. Melihat ayah Velu berani melawan dan menyentuh, rentenir pun tanpa ragu menghajarnya. Beruntung tetangga Velu datang memisahkan. Rentenir memberikan waktu 1 bulan, jika tidak rumahnya akan disita. Melihat rentenir keluar dari desanya, Velu yang baru pulang sekolah tidak jadi bermain dan bergegas untuk pulang. Tanpa sengaja, Velu mendengar ibunya menangis karena sang ayah berniat menjual ginjal untuk membayar hutang. Velu pun merasa sedih dan memutuskan untuk bekerja. Bagi Velu, kedua orang tuanya lebih penting daripada pendidikan. Sejak saat itu, di usia yang ke-13, Velu berhenti dari kelas 8. Dengan memohon, Velu minta dicarikan pekerjaan kepada agen pencari kerja. Beruntung, pabrik makanan ringan di perbatasan Tamil Nadu sedang membutuhkan pelayan. Sang agen pun memberikan 100.000 rupiah untuk uang muka karena Velu tidak akan pulang dalam jangka waktu yang dekat. Untuk melunasi hutang dan bunga rentenir, Velu harus bekerja keras kurang lebih 8 tahun lamanya. Sesampainya di pabrik, beberapa anak seumuran Velu terlihat sedang makan siang. Selama bekerja, para pelayan dilarang saling mengobrol. Mereka bekerja mulai pukul 8 pagi hingga 12 malam tanpa libur dan cuti. Jika mereka salah, para pengawas tanpa ragu menghajar. Velu mendapatkan gaji bersih 500.000 rupiah dan 70% gaji Velu untuk orang tua. 8 tahun berlalu, akhirnya Velu bisa bernapas lega karena akan kembali pulang setelah 10 kali pembayaran lagi. Agar lebih cepat lunas dan kangen karena 8 tahun tidak bertemu, orang tua Velu pun bekerja menjadi kuli pada proyek desa. Di saat Velu akan melarang orang tuanya menjadi kuli, sang bos menghentikan percakapan mereka. Beberapa jam kemudian, istri bos Velu mendapatkan kabar bahwa kedua orang tua Velu meninggal karena kejatuhan tanah longsor di tempat kerja. Bos Velu menginfokan bahwa Velu telah pergi kawin lari dengan seorang wanita. Bagi bos Velu, jika diberitahu kabar duka tersebut, maka Velu akan pulang dan tidak akan kembali. 3 bulan kemudian, teman Velu mendapatkan surat dari keluarganya bahwa Velu disebut anak durhaka karena kawin lari di saat orang tuanya meninggal.
Mendengar sang bos telah berbohong, Pelu yang emosi tanpa ragu menghajar dan akan menyiram minyak panas ke wajah bosnya. Hanya saja teman Pelu mencegah. Khawatir dilaporkan polisi, Pelu kabur dari pabrik dan berakhir di kota Chennai. Pelu yang kelaparan tidak bisa mengontrol tubuhnya dan jatuh pingsan. Di saat yang lain pura-pura tidak melihat, Rosie yang iba tanpa ragu menolong dan memberikan Pelu makan. Mendengar cerita Pelu, tanpa sadar Rosie meneteskan air matanya. Kemudian dengan menggoda, Rosie meminta pemilik warung keliling untuk menerima Pelu bekerja. Birdi yang sedang butuh pelayan meminta Pelu untuk membersihkan area dagang. Melihat foto wanita di dompet Pelu, Kumar pun ingin tahu wanita tersebut. Di saat akan membuang air cucian piring, tanpa sengaja hampir mengenai Juti. Ibu Juti yang melihat dengan marah menganggap Pelu pria bodoh karena tidak membuang keselokan. Alih-alih membeli air bersih, Pelu mengikuti Juti untuk minta maaf. Malangnya, satpam melarang Pelu untuk masuk apartemen. Pelu yang tidak memiliki tempat tinggal harus rela tidur di bahu jalan dekat gerobaknya. Sebulan berlalu, Rosie datang menemui Birdi untuk meminjam uang. Birdi menolak karena Rosie menggunakan untuk minum. Mendengar hal itu, Pelu yang memiliki hutang budi memberikan Rp300.000 dari Rp500.000 gajinya. Pelu akan membantu lebih banyak jika Rosie mau bekerja dengan halal. Ibu Juti yang melihat merasa jijik karena Pelu membayar wanita malam di depan umum. Sesudahnya, Birdi mengenalkan pelayan baru untuk membantu Pelu. Dia adalah Chini, seorang anak yatim piatu. Chini yang baru pertama mengambil air tidak bisa mengontrol gerobaknya hingga akan menabrak Juti. Ibu Juti yang tidak terima dengan emosi memaki Pelu karena bodoh dan ceroboh. Pelu membela diri karena selama ini dirinya tidak pernah melukai Juti. Birdi menenangkan bahwa sebagai pedagang, Pelu harus ramah pada semua orang termasuk musuhnya. Di lain sisi, Chini terlihat fasih menirukan dialog orang yang sedang syuting. Apesnya adonan yang dibawa tanpa sengaja terjatuh. Birdi yang melihat tanpa ragu menghajar Chini karena tidak langsung ke warung. Malamnya, Chini tidak bisa menahan tawa karena sang aktor ternyata botak dan bodoh dalam menghafal naskah. Ternyata Chini adalah mantan pemain opera jalanan. Hanya saja tim operanya telah bubar karena minat warga yang beralih ke bioskop dan TV. Mendengar hal itu, Pelu akan mengenalkan seorang fotografer film yang sering makan di warung. Beberapa minggu kemudian, di saat Chini sedang berfoto,
Tanpa sengaja, Velu menghentikan fotografer karena Birdi sudah kembali. ஐயா முகமே எனக்கு மறந்து போச்சு. முதலாளி வந்துட்டாருங்க, உள்ள போங்க. Di waktu luang, Velu yang khawatir dengan kabar Rosi mengajak Cini mencari alamatnya. Bagi Velu, Rosi sudah seperti kakaknya. Berkat informasi teman Rosi, Velu menemukan kontrakannya. பல ஊர் சுத்தணும்யா. வணக்கம் சார். ஏய், இந்த கெஞ்சா இருக்கிறவனை எப்படா கண்டுபிடிக்கிறது? Tetangga memberitahu bahwa Rosi sudah lama pindah demi membuka lembaran baru. இல்லம்மா அந்த வீடு. யோ வேலை. என்னத்த பார்த்துட்டு போறாங்க? Tanpa disangka, Rosi adalah tetangga dari Juti. Pada hari itu, hati Velu begitu tersentuh dan tumbuh rasa suka melihat Juti sedang mengurus anak penyandang disabilitas. Bagi Velu, kasih sayang Juti sama seperti ibunya. Cini membuang satu foto yang gagal. Melihat foto Juti, Velu pun menggunting dan menaruhnya di dompet. Dengan menyindir, Cini meminta Juti untuk langsung mengatakan cintanya. அதான் உன் மாமியால பார்த்துட்டு எஸ்கேப் ஆயிட்டுல. Velu hanya bisa bermimpi bahwa suatu hari nanti Juti menjadi istri yang bisa menerima apa adanya dan membuka usaha bersama. Di tempat pemandian umum, Velu masih bingung cara mendekati Juti. Cini pun memberitahu beberapa dialog film romantis. Melihat foto Cini bergaya, Birdi pun marah karena Cini bermimpi terlalu tinggi dan tidak fokus bekerja. சரி அது போட்டோம் இது உன் பர்ஸ் தானே Cini yang tersinggung memutuskan berhenti kerja dan meminta Velu untuk tidak ikut campur. நீ பஞ்சாயத்து நடத்த வந்துட்டியா? உன் வேலைய பார்த்துட்டு போயா. அதெல்லாம் குசுரா லவ் பண்ணிருக்க Beberapa hari kemudian, Cini datang minta maaf. Bagi Cini, jika Velu ikut campur, maka Velu akan ikut diusir karena telah menghubungi fotografer. உண்மை சொல்லி வேலை கேப்ப. ஒரு ரூபாயில வேலை கொடுக்க மாட்டான். Cini yang pintar menjual iba dengan mudah bekerja di warung makan tempat lain, dan di sana Cini bisa bebas berekspresi. Dengan senang, Velu mendoakan Cini agar menjadi seorang aktor. சந்தோஷமா இருக்குடா. Setelahnya, di saat Velu sedang membawa air, tanpa sengaja dompetnya terjatuh. Melihat Juti yang menemukan, Velu mendadak tidak bisa berkata. எங்க ஊர்ல விவசாய நிலத்தை எல்லாம் அழிச்சு Velu begitu cemas karena takut dilaporkan ibu Juti ke polisi karena menyimpan fotonya. Di sore hari, secara mengejutkan, tim dari kepolisian membawa Velu. Setelah menginterogasi Velu, Kumar pun memanggil anak majikan Juti. Dia adalah Arti, siswi berprestasi kelas 12 IPA negeri. ஜோக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனதுனால சென்னைக்கு வந்தோம். Arti dan keluarga adalah warga baru apartemen yang baru seminggu pindah. Selama kedua orang tua Arti kerja, Jutilah yang menyiapkan segala keperluan Arti. வீட்லலாம் எவ்வளோ வாங்குற? வீட்டு வேலைக்கு 1000 ரூபாய் வாங்குறமா. சாயங்காலம் 6 மணி வரைக்கும் உன் பொண்ணு என் பொண்ணோட இங்க இருந்து அது வரைக்கும் அங்க பாரு டேபிள் மேல இருக்கு பாரு எடுத்துக்க. Di saat pulang sekolah, tanpa sepengetahuan Arti, seorang pemuda selalu memandangnya. Suatu hari, Dines yang kebingungan tentang pelajaran kimia minta bantuannya. Karena tetangga, Arti pun mengizinkan masuk. Please sit. Oke. Selagi Arti menjelaskan, dengan sembunyi Dines merekam Arti. ஃபெர்டிலைசர் எல்லாமே கையில தொடலாம் ஒன்றும் ஆகாது. பெரிய வித்தியாசமே ஆர்கானிக் ஆசிட் எல்லாம் ஃபார்மிக் ஆசிட் அசிட்டிக் ஆசிட். Dines yang sekolah di kelas 12 IPA swasta tanpa ragu menunjukkan rekaman video Arti. என்னடா மச்சான் இதுக்குள்ள முன்ன மாதிரி ஹாட் ஸ்டாப் தான் என்ன ஆங்கிள்டா
Melihat wajah baru, para temannya terlihat kagum dengan kecantikan Arti dan ingin yang lebih hot. Di lain sisi, seorang aktivis bernama Laksmi tanpa ragu memuji kinerja Menteri Sosial. Good morning, ma'am. Good morning. Mendengar hal itu, Menteri Sosial akan memberikan bantuan di lembaga Yayasan Amma Laksmi. பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா சார் டொனேஷன்லாம் வாங்க மாட்டேன்னு பயங்கரமா சவால்லாம் விடுற. Pada saat itu, dengan emosi, Dines mendatangi kantor sang ibu dan akan mogok sekolah jika tidak mentransfer 10 juta rupiah. அது கூட நான் கேட்க கூடாதா போடுறியா இல்லையா? Kemudian Dines mengundang Arti untuk datang ke pesta ulang tahun dan meminta nomor HP. நான் உங்களை என்னோட பர்த்டேக்கு இன்வைட் பண்ண வந்திருக்கேன். Dengan malu, Arti tidak punya HP dan hanya bisa memberikan nomor telepon rumah. 9132. ஓகே, தேங்க் யூ. என்னங்கம்மா மோதிரம் ஹேய் Di pesta ulang tahun, para temannya begitu senang karena hampir setiap bulan Dines berulang tahun. Mendengar Arti akan pergi ke klub malam, dengan tegas ayah Arti melarang. நைட் பர்த்டே பார்ட்டியா இவ வரேன்னு சொல்லியிருக்கா யாரோ மாடியில ஃப்ரெண்டா Dalam sambungan telepon, ayah Arti memaki Dines karena mengundang gadis baik-baik ke klub malam. Ayah Arti pun tidak mengizinkan Dines untuk bertemu putrinya lagi. டேய் ஒரு +2 படிக்கிற பொண்ண ராத்திரில பார்ட்டி கூப்பிடுறிய Pada saat itu, Dines begitu kecewa karena pesta yang dibuatnya terlihat mubazir. என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கான் பொண்ணு Esoknya, Dines minta maaf karena baru menyadari mengundang gadis ke pesta malam adalah tindakan yang kurang sopan. பேசாம என்னால இருக்க முடியல ஆர்த்தி. Tanpa disangka, Dines memberikan hadiah sebagai permintaan maaf. ப்ளீஸ். Teman Arti terlihat iri karena Dines adalah pemuda kaya dan juga baik hati karena telah memberikan handphone baru. You're so lucky, Aarti. It's a mobile. Letter D. Merasa tidak enak karena tidak datang. Dengan sembunyi, Arti pun setuju jalan bersama Dines. Di saat mobil Dines mogok, Pelu yang sedang lewat tanpa pamrih membantu mendorong. ஓகே, தேங்க் யூ பாஸ். See you. Sesampainya di pantai, Arti yang hobi berenang terbawa suasana dengan keindahan pantai. Dines pun memanfaatkan momen tersebut. Kemudian di saat Arti akan mengganti pakaian, Dines meminta izin untuk ngecas HP dan akan menunggu di luar. லாக் பண்ணிக்கோங்க. நான் வெளியில வெயிட். Arti memberitahu temannya bahwa Dines pemuda yang baik, sopan, pengertian, dan Arti mulai menyukainya. Dengan meledek, Weta pun meminta pajak jadian jika resmi pacaran. Oh, மொக்க தினேஷா. சொல்லு. Pulangnya di saat Arti akan mengatakan isi hatinya, tiba-tiba mobil Dines kembali mogok. Really? One second. Selagi Dines meminta bantuan, Arti terlihat kagum dengan HP milik Dines. Pada saat itu, para teman Dines mengirim stiker wajah Arti. Melihat semua aksinya direkam, Arti yang ketakutan dengan cepat menghapus dan mengambil memorinya. ஜோக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனதுனால சென்னைக்கு வந்தோம். Sepanjang perjalanan, Arti menjadi diam dengan alasan sedang demam. தினேஷ். வேணும்னா பக்கத்துல ஹாஸ்பிடல் போலாமா? அதான் ஒரு மாதிரி ஃபீவரிஷா இருக்கு. Para temannya tidak sabar dengan video Arti yang baru. Dines pun terkejut karena semua foto dan videonya telah hilang.
Esoknya Dines minta memorinya dikembalikan. Arti yang emosi akan melaporkan Dines ke polisi jika terus mengganggu. சொல்லாம விட்டுருக்கேன் பாரு ஜாக்கிரதை. Ulangnya, sebuah mobil hitam berusaha menabrak Arti. அவன் எதுக்கு விசாரிக்கணும்னு சொல்ற? Arti yang ketakutan minta diantarkan oleh ibunya ke sekolah dan akan memberitahu masalahnya setelah ujian selesai. நான் எந்த தொல்லையும் இல்லாம போயிட்டு இருந்தேன் சார். இல்ல ப்ளீஸ் ஐ ஹேவ் டு கான்சென்ட்ரேட் ஆன் மை ஸ்டடீஸ். இது விஷயம் இருக்கு, நீ என்கிட்ட மறைக்கிற. Ayah Arti terlihat ribut dengan ibu Dines karena parkir motornya terhalang oleh mobil ibu Dines. Beberapa hari setelahnya, di saat Juti membuka pintu, tiba-tiba orang tidak dikenal menyiramnya dengan air keras. மாதிரி இன்னொரு பையனை விசாரிக்கணும் சார். Petugas memberitahu bahwa Juti selamat namun setengah wajahnya terbakar. கேட்க மாட்டாங்க சார். சார் கேட்க சொல்லுவாங்க. Arti menduga bahwa Dines adalah pelakunya. எதுக்கு சார்? அவனுக்கு எக்ஸாம் நடந்துட்டு இருக்கு. விசாரிக்க வேண்டியது இருக்கு. உங்க பையன் இருந்தா கொஞ்சம் அவட்ட கொடுங்க. Di saat Kumar meminta Dines untuk datang ke kantor, Laksmi yang panik memutus panggilan Kumar karena anaknya akan ujian. Halo. Sepulang ujian, Ibu Dines disuruh menunggu bersama warga sipil lainnya. Dari memori dan sidik jari Dines di botol, Kumar akan membuat Dines masuk penjara kriminal yang lama jika Dines berbohong. எல்லா பேப்பர்ஸ்லாம் எழுதி கையில் வாங்கிட்டு உள்ள தள்ளுங்க. இங்க ஸ்டேஷன்ல என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு தெரியுமா? துணியா பூரா ஒருவே அம்மனமா ஆயில் தடவே உள்ள தள்ளி லாடம் கட்டி. Dines yang ketakutan memberitahu semua kesalahannya. நான் 5 நிமிஷத்துல வரேன். அக்ரிகல்ச்சர், ஃபெர்டிலைசர் எல்லாமே. அவன் மேலே தான் நான் ஆசிட் ஊற்றுனேன். எனக்கு அப்புறம் தான் சார் தெரிஞ்சது. நான் தான் சார் பண்ணேன். Bawahannya memberitahu bahwa Laksmi adalah mantan sekretaris menteri. Kumar pun tertawa karena Laksmi digugat cerai suaminya karena diduga selingkuh dengan beberapa pejabat. Dalam sambungan telepon, seorang menteri meminta Kumar untuk melepaskan Dines. Kumar menolak karena laporan telah dibuat dan butuh 300 juta rupiah untuk merubahnya. போன் அடிக்க என்ன எடுக்க மாட்டேறா திருட்டு நாய். என்னடா அவ்வளவு கோவம்? ஸ்டேஷனுக்கு வந்தவள வரட்டுன்னு வரட்டி இருக்க. ஏண்டா குமாரவேலு. Di lain sisi, Chini yang sedang bekerja begitu terkejut melihat berita penangkapan Velu. இது செய்யப்பட்ட வேலு நீதிமன்றம். Di saat menjenguk, dengan sedih, Velu menceritakan kejadiannya. Dalam ruangan tertutup, para polisi secara brutal memaksa Velu untuk mengakui kejahatannya. Kumar yang datang memarahi tim karena telah memukul dan meminta mereka untuk membawakan makan. குடியா. அப்படியே கையில கொடு. என்ன இப்படி போட்டு அடிச்சிருக்கீங்க? Kumar memberitahu bahwa Juti kehilangan satu sisi wajah akibat tersiram air keras. Dines menargetkan Arti dan malangnya Juti yang terkena.
Jika Velu mengorbankan dirinya di penjara, maka keluarga Dines akan membantu operasi plastik Juti. Namun jika Dines di penjara, maka luka Juti tidak bisa diobati. Dalam persidangan, Velu mengakui penyiraman air keras tersebut dan pengadilan menghukumnya selama 10 tahun. உனக்கு அளிக்கப்படுற தண்டனையை பத்தி ஏதாவது சொல்ல விரும்புறியா? இந்த வழக்குல அரசு தரப்பு சாட்சிகள் உனக்கு எதிராக சாட்சியம் சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்த மாதம் 11ஆம் தேதிக்கு தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்படுகிறது. Dengan Velu ikhlas di penjara asalkan Juti hidup bahagia dan meminta Chini untuk menjaganya. எனக்கு என் வாழ்க்கை பத்தி கவலை இல்லடா. எனக்கு ஜாலி நல்லா இருக்கணும். சின்னசாமி. Karena kejadian itu, Juti tidak bisa bekerja lagi dan terlambat membayar kontrakan demi membayar obat. Chini pun terguncang karena Kumar tidak membantunya. அக்கா யாரு? நீதான் செஞ்சியா? ஆமாங்க. Dengan berlinang air mata, Chini menceritakan kejadiannya. கொலகாண்டாவே மாறிடுவான். Juti pun menangis karena tidak tahu jika Velu sangat mencintainya. Di saat Velu akan dipindahkan ke penjara kriminal, Kumar menenangkan bahwa dirinya akan merawat Juti. இதை பத்தி நீ கவலைப்படாத. ஓ. Dalam sambungan telepon, Kumar menginfokan bahwa Dines sudah bisa bernapas lega dan meminta Laksmi untuk datang ke syukuran rumah barunya. இல்ல அனாத அந்த பொண்ணு சைட்லயும் ஒன்றும் விவரம் தெரியாது. நல்லபடியா வீட்டை கட்டி முடிச்சிட்டேன்னு. வர 9ஆம் தேதி Mendengar hal itu, Juti memberikan sebuah surat. Dalam suratnya, Juti begitu kecewa karena Kumar menganggap orang miskin tidak bernilai karena tidak bisa melakukan apa-apa. Kumar telah salah berurusan dengan Juti karena mendiang ayah Juti adalah seorang pejuang dan Juti tidak akan diam saja melihat ketidakadilan. யாரும் எதுவும் கேட்க முடியாதுங்கிற தைரியத்துல தானே. Tanpa diduga, Juti menyiram Kumar dengan sebotol air keras. Dengan barbar, tim kepolisian menghajar Juti. Beruntung para pengacara wanita menghentikannya. Dalam persidangan, setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya, pengadilan tidak bisa menahan Dines karena tidak adanya bukti. Velu dibebaskan karena tidak bersalah dan Juti dipenjara selama 7 tahun karena terbukti sengaja menyiram Kumar. Kejadian tersebut masuk dalam berita nasional yang dikenal dengan kasus 18 bulan 9. Di saat menjenguk, dengan sedih, Velu berjanji tidak peduli berapa tahun yang dibutuhkan, Velu akan setia menunggu Juti. Mendengar hal itu, Juti menangis bahagia karena ditemukan dengan pria baik yang menerima Juti apa adanya. ஜோதி. நல்லா இருக்கேன் ஜோதி. நான் செய்யலான்னு இருந்தேன் அது உங்க பொண்ணே செஞ்சிருச்சு. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita, hidup dan cinta memang butuh pengorbanan, tapi jangan sampai kita yang jadi korban. Kerja keras dan kesetiaan adalah sesuatu yang mulia, tapi jangan sampai kerja keras dan kesetiaan kita sia-sia. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dan salam.